Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah wa la isti'anata illa bih. Walhamdulillahi wa la thanaa illa alayh. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa miskil khitami li sairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت العلام الغيوب. اللهم استر عيوبنا وأمن روعاتنا بفضلك ومنك وإحسانك يا كريم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mendung dan berhujan ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk turut serta dalam perkara yang kita yakin dan penuh percaya bahawasanya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan daripada amal kebajikan yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebajikan dan diletakkan di atas timbangan kebajikan. Pada hari semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terpaksa korbankan sedikit waktu, barangkali selepas daripada waktu kerja ni kebanyakan daripada kita dalam kepala ini nak beli rumah. Itu biasalah. Bukan dekat tuan-tuan yang hidup, saya yang ceramah pun fikir begitu juga. Tetapi oleh kerana kita ingat bahawasanya hidup kita ini adalah suatu kesempatan dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kehidupan ini hanya untuk kita berehat, bersukaria bersama dengan keluarga 24 jam ataupun kita melancung ke sana dan ke sini dan sebagainya, walaupun perkara itu tidak salah. Tetapi bukan hanya untuk itu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hidup dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah suatu amanah dan juga adalah suatu anugerah, sehingga kita berpeluang untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala tak berikan kehidupan kepada ini, mana mungkin kita boleh bertakbir, mana mungkin kita boleh bertahmid, mana mungkin kita boleh bertasbih, mana mungkin kita boleh rukuk dan sujud kepada Allah. Bahkan hidup ini sebenarnya adalah sebahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita gunakan pada jalan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka baiklah kelak yang akan menanti kita. Tetapi kalau kita gunakan pada jalan yang sebaliknya, na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tak pernah mungkir janji dengan apa yang Allah Taala janjikan kepada kita. Sebab itu bila kita ingat balik bahawasanya hidup ini kita tak tahu lama mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita hidup. Hari ini takkanlah ni kita rasa barangkali kita tak kena penyakit apa. Minggu lepas barangkali kita baru buat tapisan kesihatan, kita cek, jumpa dengan doktor, nampak macam kita okey lagi, alhamdulillah, darah elok, kolesterol apa semua elok. Tetapi itu tidak memberikan suatu jaminan penuh bahawasanya kita tak mati lagi. Barangkali balik sampai rumah malam ni tak dan makan malam, Allah Ta'ala nak ambil balik, wallahu a'lam. Ataupun tengah duk ceramah, tengah ceramah pun Allah Ta'ala nak ambil, tak ada siapa nak boleh halang. Ataupun kita tak sempat bertemu dengan sembahyang subuh pagi esok, dan malam ni kita bersembang dengan anak isteri kita tidur, itulah tidur yang terakhir, esok tak dan subuh Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita pun boleh jadi
Kerana mati ini adalah sesuatu yang menghambat kehidupan kita dengan waktu dan masa tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui ini berjalan dengan begitu pantas sehingga kita rasakan bahawa aku ni Allah Taala bagi umur panjang. Hakikatnya kita semakin dekat dengan mati. Sebab tu ulama sebut dalam satu rangkap syair mereka itu, alam tara anna al-yawma asra'a dhahibin wa anna ghadan linadhirihi qaribu. Alam tara anna al-yawma asra'a dhahibin, tidak akan kau melihat hari itu berjalan dengan begitu pantas. Wa anna ghadan linadhirihi qaribu, dan esok yang sedang menanti itu sebenarnya bukan makin jauh tetapi makin dekat. Kita berada pada waktu malam menanti waktu subuh. Subuh bukan makin lambat, makin berdetik jam maka makin dekat kita dengan subuh. Maka begitulah makin dekat hari demi hari kita dengan mati. Oleh kerana itulah kita selama mana ada ruang dan peluang untuk kita melakukan amal kebajikan, untuk kita duduk dalam kebaikan, maka kalau boleh jangan kita lepaskan peluang itu. Termasuklah duduk dalam majlis ilmu ini adalah suatu perkara yang mulia. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ini antara mereka yang menjadi tetamu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi tetamu istimewa Allah Subhanahu wa taala, yang dihadiri oleh para malaikatillah. Malaikat Allah ni darjat kedudukan lebih tinggi daripada VVIP yang ada di muka dunia ni. Barangkali kadang-kadang kita jemput orang kenamaan, minta maaf sebut, ini bukan saya sebut untuk kita membetulkan latar fikir kita. Barangkali kadang-kadang di muka dunia orang kita anggap mulia ni, kita panggil dia untuk mengindahkan majlis kita, untuk menambahkan seri dalam majlis kita. Kita pada mata kita nampak dia baik, tetapi barangkali dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan makhluk yang dibenci oleh Allah. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ilmu, majlis itu mulia kerana makhluk yang hadir dalam majlis ilmu itu lebih mulia daripada VIP yang ada di muka dunia, iaitulah para malaikatillah. Bahkan disebut dalam satu riwayat hadis, orang yang keluar untuk menuntut ilmu ini, dia akan mendapat doa daripada para malaikat. Man ghada fi talabil ilmi, Nabi sebut dalam satu hadis alaihi salatu wassalam, man ghada fi talabil ilmi sallat alaihi al-malaikatu wa burika lahu fi ma'ashihi wa lam yanqus min rizqihi wa kana alaihi mubarakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang keluar menuntut ilmu, sama dia keluar pada awal pagi ataupun kita pada hari ini lepas waktu kerja kita singgah saat di sini untuk duduk dalam majlis yang seumpama ini, maka Nabi kata orang yang langkah keluar daripada satu tempat dengan niat untuk menuntut ilmu, dengan niat untuk memberikan kejernihan kepada hatinya, dengan niat untuk mendapat sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kehidupan bukan hanya dunia bahkan akhiratnya, orang yang macam ini sallat alaihi al-malaikatu, malaikat akan berselawat ke atasnya. Selawat daripada para malaikat bermakna doa, yang malaikat doa minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tak cukup dengan doa para malaikat, disebutkan lagi oleh Nabi SAW setelah itu, wa burika lahu fi ma'ashihi, maka kehidupannya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yanqus min rizqihi, dan sedikit pun tidak akan berkurang daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa kana alaihi mubarakan, dan dia itu diberkati oleh Allah, hidupnya diberkati oleh Allah. Kalau dia ada keluarga, keluarganya diberkati oleh Allah. Kalau dia ada kerjaya, kerjayanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang bagi jaminan? Allah. Allah bagi jaminan melalui khabar lisan dan lidah manusia yang tak pernah berdusta, iaitulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jaminan penuh yang Allah Taala berikan kepada kita. Tapi tak ramai yang nampak gemar dengan jaminan itu kerana tak nampak pada mata. Masalah kita ni sebab kita ni iman ni benda yang tak nampak pada mata. Walaupun iman tu ada manisnya, tetapi tak semua hati boleh merasai kemanisan iman. Dan mata manusia dengan pandangan cahaya dan juga kemampuan mata manusia ini, dia tidak boleh nampak ganjaran pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Kerana pahala itu termasuk daripada al-ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang disembunyikan oleh Allah, yang kita beriman dengan sebab Quran beritahu dan Nabi sampaikan kepada kita. Maka sebab itu ramai daripada manusia dia tak merasa dalam majlis ilmu ini satu kelebihan. Dia tak merasakan agama itu suatu yang paling berharga dalam hidup dia, kalau dia tak nampak hasil dalam rupa mata benda seperti mana benda-benda lain yang ada di hadapan dia. Allah bagi jaminan penuh
tu pun kita tak rasa lagi dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manusia, tak kira jin dan juga manusia, tak ada makhluk, tak kira jin dan manusia, yang boleh bagi jaminan penuh pada kita. Manusia tak boleh bagi jaminan penuh kerana manusia itu lemah. Jin juga, walaupun kadang-kadang jin ni dia boleh buat atau boleh zahir dalam keadaan perkara-perkara yang bersifat ajaib. Jin boleh buat benda-benda yang bersifat ta'ajub, sehingga ada manusia yang kadang-kadang menjadi hamba kepada jin, menjadi khadam kepada jin. Dia bila jin dikatakan jin jadi khadam dia, bukan jin jadi khadam dia, dia jadi khadam jin. Pun banyak lagi zaman moden ni orang yang masih lagi terlibat dengan perkara-perkara syirik dan seumpama itu. Manusia dan jin tidak boleh bagi jaminan penuh kepada kita. Dunia tak boleh bagi jaminan penuh. Hatta jaminan yang kita beli atau takaful ataupun apa insurans ke apa yang kita beli, ada orang beli takaful untuk kesihatan, untuk kemalangan dan sebagainya, pun tak bagi jaminan penuh. Dia cover takat mana yang kita bagi tabarru'an, kita sumbang tiap bulan. Kalau sebulan kita bayar 100, dalam tempoh setahun barangkali dia boleh cover 50-60 ribu. Lebih pada tu orang kena bayar nyarian. Tu pun kita istiqamah tiap-tiap bulan tak miss. Sebab apa? Takut payah nak claim, pasal nampak pada mata. Tetapi jaminan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jaminan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, kita tak rasa itu sesuatu jaminan yang berharga. Kerana kita tak nampak depan mata kita. Yang keduanya, kerana hati kita barangkali kita tidak serahkan pada Allah. Hati kita sudah pun dibeli oleh dunia. Apabila hati kita sudah serahkan kepada dunia, maka kita tak berasa seronok nak dengar apa yang Allah Ta'ala nak nasihat kita. Macam seorang anak lah. Anak ni kalau hati dia serah pada kawan dia, mak dia beletiak sampai berbuih mulut, dia harap tak dengar. Ayah dia kata jangan buat macam ni, tak kena, dia tak nak dengar. Pasal apa? Pasal hati dia tak letak, tak ada pada mak ayah. Hati dia duduk pada kawan. Hati yang diserahkan pada kekasih. Contohnya, dia tak dengar lah orang yang kata jangan gini, kawan ni gini, orang sebut telah datang pun tak dengar. Pasal dia sudah serahkan segala-galanya jiwa raganya pada kekasih. Maka begitulah perumpamaannya manusia. Sekiranya hati kita ini kita serahkan kepada dunia, maka kita tak akan seronok untuk dengar apa yang Allah Ta'ala nak nasihat kita. Teruk lagi, kita benci pula. Bahkan kita selalu buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah suruh kita buat begini dan begitu. Allah Ta'ala larang kita jangan buat begini dan begitu. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Tapi berapa ramai orang yang menyambut perintah Allah dengan hati yang penuh redha, hati yang penuh yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tak ramai. Ramai dah juga yang beriman, tetapi hak yang kufur ataupun yang menentang itu tak sikit. Boleh tahan juga orang yang tak setuju dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi tajuk nak bagi pada petang ni dalam waktu ringkas ni, nak cerita tentang peranan kita sebagai seorang Muslim dalam arena dakwah. Tajuk tu besar tu. Tajuk tu kalau nak buat lepas asar lagu ni tak jadi, tapi dah orang bagi, kita sebut bila sikit. Dan saya tak mau fokus terlalu dalam sangat. Saya nak sebut mukadimah dulu supaya kita membetulkan latar fikir kita. Mana tak guna kalau saya ceramah 1 jam, tapi kalau pemikiran kita tak betul, kita tak akan duduk pada landasan yang betul. Begitu Al-Quran, bila wahyu diturunkan, antara fungsi dan hikmah Al-Quran ataupun wahyu itu diturunkan adalah untuk membetulkan pemikiran manusia supaya dia tak buat keputusan yang salah. Ketika mana turunnya Al-Quran pada zaman Nabi SAW, manusia pada ketika itu menyembah berhala, maka Al-Quran mengikis perangai manusia, i'tiqad dan pegangan keyakinan manusia yang mereka letakkan pada berhala supaya dibersihkan, kerana berhala ini sesuatu yang tidak memberi manfaat ataupun mudarat kepada kamu. Maka apabila manusia ini hatinya sudah bersih, pemikiran sudah betul, maka baru apa yang disampaikan kepadanya itu akan memberi kesan. Tapi kalau pikiran kita tak betul, kita tak membetulkan cara kita berfikir, kita tak membetulkan kedudukan hati kita, panggil bila ceramah macam mana pun, barangkali kalau turun malaikat dalam rupa manusia bagi nasihat pada kita pun, kita tak akan dengar, kita tak akan terkesan dan kita tak akan rasa untuk menerima apa yang diberikan itu, kerana kita duduk pada keadaan paksi hati kita tidak duduk pada kedudukan yang betul, tidak berdiri pada satah yang betul, maka kita tak akan dapat. Sebab itu masalah umat Islam di akhir zaman ini bukan masalah kemiskinan, walaupun ada sebahagian kemiskinan itu, ada sebahagian negara umat Islam yang miskin, tetapi masalah utama umat Islam bukan kerana mereka miskin, bukan kerana mereka itu hidup dalam keadaan serba kekurangan, tetapi kerana cara pemikiran,
latar hati mereka itu tidak dipasakkan di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah utama kita. Bukan masalah dengan sebab kita tak ada keupayaan untuk berdiri ataupun untuk berdiri sama tinggi dengan orang atau berhadapan dengan kuasa besar. Bukan itu masalah. Tetapi kita tidak yakin pada Allah. Kita sudah hilang tawakal dan harapan kita pada Allah. Kita rasa sangsi dengan agama yang kita anuti selama ini. Itu masalah umat Islam. Bukan masalah lemah zahir. Sejarah telah membuktikan bagaimana dalam peperangan Badar pada ketika itu, bagaimana tentera Islam yang bilangannya jauh lebih sedikit daripada tentera musyrikin. Ada yang kata 313, ada yang kata 315, 316, ada yang kata 320 lebih berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Tetapi sekitar 300 orang yang berhadapan dengan 1000 lebih daripada tentera musyrikin. Satu sudut bilangan tentera. Sudut yang kedua dari sudut kelengkapan peperangan, musyrikin mempunyai kelengkapan perang yang jauh lebih hebat dengan kuda-kuda perang yang hebat. Sedangkan umat Islam pada ketika itu cuma ada 2 ekor kuda perang dan juga beberapa ekor unta yang ada berjalan kaki. Tentera musyrikin dengan 100 ekor kuda perang lengkap dengan al-faris, iaitu mereka yang sebagai tentera yang berada di atas kuda perang mereka itu. Jauh lebih hebat, tetapi Allah Taala berikan kemenangan kepada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala ajma'in, kerana mereka duduk pada sarta iman dan pegangan yang sebenar dan tawakal yang jujur luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah bukan masalah di sini, masalahnya adalah di sini. Dakwah sekarang tak berjalan bukan masalah kita tidak ada kemudahan, tetapi masalah kita orang Islam tak rasa bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Kita buka lagi lipatan sirah Islam, sejarah Islam dan sirah kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum, barangkali ada orang bisa dengar, ada orang tak bisa dengar. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum salah seorang daripada tukang bank, muadzin Rasulullah SAW yang buta. Tetapi kita baca dalam lipatan sejarah Islam bagaimana Sayyiduna Abdullah ibnu Ummi Maktum turut serta dalam peperangan Al-Qadisiyah yang berlaku dalam era pemerintahan khalifah yang kedua, Sayyidina Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Turut serama dalam keadaan usia yang sudah lanjut tetapi dengan mata yang buta, tetapi masih lagi minta untuk hadir dalam peperangan. Bahkan beliau diberikan amanah untuk memegang panji-panji bendera hitam yang dipegang, Rayatun Sauda, disebutkan dalam riwayat hadis, dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan takat main kuliah tu dengar lah, nak kena pergi perang, berhadapan dengan senjata musuh. Tak ada musuh nak husnuzan dengan kita, kalau dan dia akan tetap kita. Tetapi walaupun dalam keadaan usia yang sudah lanjut, dalam keadaan mata kafif al-basar, dia tidak nampak matanya buta, tetapi dia punya kekuatan untuk berdiri di atas bumi Allah di medan perang untuk mempertahankan agama Allah. Tua tidak menghalang kita untuk kita berdakwah dan untuk kita menyumbang pada agama. Kita tengok pula yang bawah sikit pada tu, Sayyiduna Usamah bin Zaid, ketika mana pada usia sekitar 20-an dilantik menjadi panglima perang, menjadi ketua satu angkatan besar tentera orang Islam pada usia 21 tahun. Maka muda bukan penghalang untuk kita tangguhkan dulu sumbangan kita terhadap agama. Sebelum daripada itu, dalam peperangan Badar, kita buka dalam Sahih Al-Bukhari bagaimana Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala cerita, ketika mana aku dalam medan Badar itu, dalam perang Badar, dia berada di sebelah kiri dan kanan dan kiriku itu 2 orang budak, iaitu Mu'adz ibn al-Jamuh dan juga Mu'adz ibn Afra, ataupun disebutkan Mu'adz dan juga Mu'awiz. 2 orang budak yang masih lagi kanak-kanak, tetapi turut serta dalam peperangan Badar. Bahkan dia tanya pula, yang mana satu pakcik yang dikatakan Abu Jahal tu ada tak? Sebab apa kamu tanya? Sebab saya dengar Abu Jahal ni selalu maki Nabi SAW. Hari ni saya bersumpah saya nak bunuh dia. Dua-dua budak berada di kiri kanan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Mula-mula bila tengok budak-budak, kata Sayyidina Ahmad Lahati, dia kata, ish, aku harapkan kalau bolehlah ada orang yang gemeh duduk sebelah aku ni bersama dengan medan perang. Tapi ni budak, tetapi bila dengar perkataan kedua-dua budak ini, dia kata aku berada di antara 2 orang yang paling kuat dalam medan peperangan ini. So kita buka dalam lipatan sejarah Islam, kanak-kanak usia muda tidak menghalang seseorang untuk memberi sumbangan kepada Islam. Orang tua itu tidak memberi sumbangan, tidak memberi halangan untuk kita memberi sumbangan dalam Islam. Sebab itu saya patah balik kepada tajuk kita pada hari ini, masalah dakwah itu kadang-kadang tersekat, terbantut kerana umat Islam tidak merasai dakwah itu satu tanggungjawab. Bahkan agama itu tidak dirasakan tanggungjawab.
Saya sebut berulang kali di mana kuliah-kuliah saya. Kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala bagi umur barangkali 20, 30, 40, 50 tahun hidup berjalan atas muka dunia ini, dan kita berulang-ulang kali baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang, sehingga hari ini barangkali ada daripada kalangan kita tak tahu pun apa makna dan apa terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kita tak tahu yang kita baca, dan kita tidak merasakan itu suatu keaiban. Kita tak rasa itu suatu keaiban. Al-Quran yang kita baca dan kita tak fahami maknanya, kita tak rasa bersalah dan kita tak rasa rugi. Walaupun tak berdosa, tetapi nak habaq nilai kita, sebegitulah nilai kita. Kalau begitu nilai yang ada dalam diri, bagaimana kita nak berdiri dalam medan dakwah untuk ajar orang kepada Islam? Jauh lagi untuk tundukkan contoh yang baik di hadapan manusia, tidak kira yang beriman ataupun yang kufur, dengan akhlak peribadi yang baik. Kadang-kadang pengetahuan kita tentang dunia itu lebih hebat daripada pengetahuan kita tentang agama. Ada orang bila diminat sukan, dia boleh hafal nama kesebelasan utama pemain-pemain pasukan Chelsea. Tapi bila kita tanya dia, cik tahu tak 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga? Tak tahu. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga dia tak tahu. Tapi kesebelasan utama pemain Chelsea dia boleh hafal. Dia boleh ingat, dan boleh ingat pula waktu perpindahan bidaan berapa dibayar dan sebagainya. So ini nilai yang ada dalam diri sebahagian daripada umat Islam, yang menyebabkan kadang-kadang dakwah itu dia tidak berjalan selari dalam hidup, tetapi dakwah itu diserahkan kepada golongan-golongan tertentu. Barangkali yang namanya ustaz, barangkali yang namanya guru agama, barangkali yang nampak ada ketokohan agama. Saya tidak katakan semua orang boleh bercakap tentang agama. Agama ni satu yang penting. Kalau kita nak cakap, mesti kena ada atas asas ilmu. Tak boleh atas kefahaman akal kita nak cakap agama, kemudian kita nak komen, itu tak boleh lah. Sebab agama ni kata ulama, ad-dinu laysa kala'an mubahan yata'addathu kullu man habba wa dab, wa innama la budda mimman yatakhassasu fihi. Agama ni bukan macam padang rambut yang semua orang boleh duduk ramu ambil dah. Nak cakap tentang agama, kena ada asas ilmu. Itu satu bab lain. Yang saya nak sebut pada hari ini untuk saya dan semua ialah untuk menyumbang, untuk menyokong, untuk bersama dengan perjuangan Islam, untuk bersama dengan perjuangan dakwah. Kita tak mesti mendapat kelulusan BE, Bachelor dalam bidang pendidikan Islam ataupun pengajian Islam baru kita layak untuk membantu Islam. Bukan. Takkan kita nak tunjukkan akhlak peribadi yang mulia di hadapan manusia, sama ada beriman tak beriman, berhajat kepada kita ni mesti ada lulusan agama. Aku ni mengaji pondok baru boleh jadi. Kalau tak mengaji pondok, aku bebas untuk melakukan apa saja. Ini pemikiran yang ada. Walaupun kadang-kadang kita sedang, antara sedang ataupun tidak, ini pemikiran yang ada. Soal berketerampilan dengan keterampilan yang baik itu hanya diserahkan pada golongan tertentu. Mereka yang ada latar belakang agama, maka puak ni kena tunjuk baik. Aku tak apa, aku tak mengaji agama. Takkan begitu cara kita berfikir. Ya, betul dan benar, orang yang ada latar belakang agama itu perlu lebih nampak kemas pada penampilannya kerana dia mendapat didikan itu. Itu disebutkan oleh para alim ulama, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada perkara yang kadang-kadang biasa bagi orang biasa, tetapi bagi orang yang reti agama itu satu benda yang luar biasa yang tak sepatutnya berlaku. Kalau seorang tokoh, orang alim yang besar, dalam keadaan dia pakai baju singlet, dalam keadaan ketiak nampak orang buh kain plekat, buh lepas atas kepala, lepas tu ambil kain selepang buh teko, tiap nampak orang di pergi masjid. Kita katakan kalau seorang yang alim berpakaian begitu, itu tidak baik, itu nampak hodoh dan itu tak sepatutnya berlaku. Tetapi bagi orang biasa itu tidak apa. Kenapa? Kerana dia sudah pun menutup aurat. Jadi soal mereka yang berlatar belakang agama ini perlu lebih berketerampilan, itu satu bab. Tapi yang saya sebut ialah kita semua ini bertanggungjawab dalam medan dakwah. Sekadar kemampuan kita, sekadar apa yang kita ada, perlu kita berikan sumbangan kita kepada Islam. Takkanlah kita nak budayakan salam, memulukan kepada seseorang yang ada diploma ataupun ada ijazah pertama dalam pendidikan Islam, baru dia berjalan setiap orang dia bagi salam. No. Itu amalan yang menjadi kebiasaan semua kita umat Islam kena buat. Nak tunjukkan akhlak peribadi yang baik, semua umat Islam kena buat. So ini kefahaman dan latar fikir yang kita kena ubah, baru dakwah itu akan hidup. Di mana kita pijak, maka bumi yang kita pijak itu akan menjadi medan dakwah kita, yang kita akan ajak manusia pertamanya betulkan diri kita, dan kita ada manusia kepada agama yang akan bawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, iaitulah agama Islam. Sebab itu kalau kita nak jadi seseorang yang memberi manfaat kepada Islam, maka mulakan yang pertamanya hari ini
kita kena ubah tanggapan kita kepada agama itu daripada milik kepada golongan-golongan tertentu kepada milik kita bersama. Agama itu adalah rahmat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada sekalian alam. Agama itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada sekalian alam. Sebab itu ada daripada kalangan ulama bila berdoa, Allahumma inna rahmataka wasi'at kulla syai' wa nahnu syai'un minal asya'. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu itu meratai dan meliputi segala sesuatu, dan kami ini sebahagian daripada sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka rahmatilah kami ya Allah. So, perasaan tanggungjawab itu disebutkan asy'ur bil mas'uliyah. Merasai tanggungjawab dalam agama itu adalah pembakar dalam diri kita yang akan menjadikan kita ini rasa kita ini beramanah, rasa supaya kita ini menanggung amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu kena rasa bertanggungjawab dengan agama. Kalau kita nak beri sumbangan kepada agama, kena rasa bertanggungjawab dengan agama. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, kita mesti penuhkan dada kita dan isi ruang pemikiran kita dengan ilmu yang sahih. Yang kedua, mesti ada ilmu lah. Kerana agama Islam ni bukan agama teka-teki, bukan agama yang bisa teka-teka ataupun agama yang ikutan, tidak. Agama Islam dia ada asasnya. Agama Islam dia ada dia punya usul, dia ada prinsip dia yang berteraskan kepada wahyu Allah Al-Quranil Karim dan sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu orang Islam dia kena ada rasa tanggungjawab untuk mendalami agama Islam sekadar yang dia mampu. Barangkali usia kita sudah lanjut, barangkali kita dah habis zaman persekolahan. Jadi untuk patah balik ke zaman persekolahan, kalau nak ambil pengajian Islam semula itu, ada orang yang walaupun kerja dia sanggup lagi mengaji PJJ dan sebagainya, tapi tak semua orang punya kekuatan yang seumpama itu. Adakah kita tak berpeluang oleh kerana kita dah lepas waktu belajar, kita tak berpeluang untuk mendalami? Tidak. Banyak pusat-pusat pengajian, bahkan surau masjid juga termasuk daripada pusat sebaran ilmu. Maka sebab itu kita mesti makmurkan, hadirkan diri ke majlis ilmu. Sama ada di sini kalau ada, ataupun di tempat lain, di tempat kita, di surau, di masjid ada majlis ilmu. Kalau tak boleh tiap malam, barangkali kita ada jadual kita, maka pastikan dalam seminggu, dalam sebulan mesti ada satu hari yang kita akan padam semua program lain, khusus malam itu untuk kita duduk di hadapan guru dan kita hadirkan diri ke majlis ilmu. Itu wajib. Itu satu kewajipan. Jangan sampai satu bulan kita tak pernah hadir majlis ilmu, satu minggu jadual kita kosong, tak ada satu malam pun, ataupun siang pun, ataupun waktu mana pun. Ada orang kadang-kadang kerja malam, siang dia tak kerja. Ada masjid dan sudah yang mengadakan kuliah duha. Maka ruang untuk kita dapat ilmu itu terlalu banyak, cuma kita tak rasa tanggungjawab. Kita tak rasa kutip ilmu itu satu benda yang menguntungkan kita. Kerana tak ada orang pergi duduk dalam ilmu, dia keluar poket dia kembung penuh dengan duit berkepul-kepul, tak ada. Allah Ta'ala tak tunjuk macam tu atas muka dunia. Kalau tunjuk petang ni penuh sampai luar no. Tanya pula nak buat TV litar kalau aku tak ada, kalau pasien tu lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, politik Allah, hikmah Allah, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang jujur, siapa pula yang kadang-kadang tidak jujur. Walaupun kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang nak hadir, tetapi barangkali petang ni ada waktu-waktu kekangan lain dan ada masalah yang timbul di hujung waktu, mereka ini insya-Allah Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala kerana niat baik yang mereka sematkan dalam hati. Orang yang niat nak buat kebaikan, tak ada buat lagi pun Allah Ta'ala beri ganjaran pahala dia. Ataupun dia nak buat baik tapi ada sesuatu yang menghalang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan ganjaran pahala untuk dia. Maka setelah mana kita betulkan hati kita merasai bertanggungjawab terhadap agama, yang kedua soal ilmu. Kita kena cari ilmu dan cari sesuatu yang boleh memahamkan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kalau tak ada ilmu, tak ada nilai. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah wa radhiya anhu, dua sifat ataupun dua perkara yang mencerminkan peribadi yang sempurna ada pada seseorang, ataupun dua perkara yang melambangkan nilai yang ada pada seseorang itu dilihat daripada dua perkara. Yang pertama ilmunya, yang kedua ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Syafi'i sebut dalam diwan beliau ataupun dalam syair beliau menyebut, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, siapa-siapa yang habis waktu muda dia tak habiskan waktu mudanya untuk menuntut ilmu,
Bukan kata tua tak kena mengaji dah, bukan itu maksudnya. Maksudnya waktu yang sepatutnya terluang, yang paling baik untuk kita menuntut ilmu pada waktu muda. Waktu muda badan kita sihat, tubuh badan kita sihat. Sila lama boleh, tua tak boleh sila lama, lenguh lutut lah sikit, pinggang macam lah. Ingat pun bagi 10, lupa 9. Ingat 1, tu pun kalau tak sepak kasut kawan. Sepak kasut kawan habis balik rumah tak ingat apa. Bukan kata tak kena mengaji, kena. Tapi Imam Syafi'i sebut waktu yang paling ideal adalah waktu muda itu. Ataupun kita berikan maksud itu supaya semua kita boleh ambil manfaat. Kita katakan siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi umur hidup padanya, dia tidak menggunakan umur itu untuk menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka kamu dah boleh angkat takbir 4 kali kepada dia ni, seperti mana kamu angkat takbir 4 kali kepada jenazah yang ada di hadapan kamu. Kerana dia ini hidup tapi sebenarnya dia sudah mati. Orang yang tak ada ilmu ni macam orang mati, bukan boleh buat kira apa. Orang tak ada ilmu ni campur dengan menyombong budak jenis bodoh, tak boleh nak tegur, ni masalah. Ada orang kadang-kadang dia tak reti tapi dia mau juga nasihat, alhamdulillah ni orang baik. Tapi kalau orang jahil, duk rasa reti, dia betul semua, yang ni kalau tok dalam hutan pun kera lari, tak boleh buat kira apa. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang tak ada ilmu ni, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kamu sudah boleh takbir 4 kali takbir seperti mana kamu takbir kepada orang yang mati. Wa zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, nilai yang ada pada seseorang itu dilihat kepada ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Idza lam yakuna, kalau dua-dua benda itu tak ada pada seseorang, la tibara li dzatihi, dia ni seumpama orang yang tak ada, yang tak hidup atas muka dunia ni. Walaupun kita nampak batang tubuhnya berjalan, kita nampak dia makan, dia minum, tetapi dia sudah tidak ada nilai. Dia seumpama orang yang mati. Maka ilmu satu benda yang penting. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis, sabda Nabi SAW, thalathun man kunna fihi tammat muru'atuh. Ada 3 perkara kata Nabi SAW yang kalau ada pada seseorang, orang ni sempurna muru'ahnya, sempurna dirinya, sempurna nilainya, sempurna hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 benda. Yang pertama, man tafaqqaha fi dinihi, orang yang sentiasa berusaha untuk cari kepahaman dalam agamanya. yakni yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu sempurna dirinya di hadapan Allah. Yang kedua, waqtasada fi ma'isyati, orang yang bersederhana ke dalam mengurus dan mentadbir hidupnya. Sama ada dalam berbelanja dia tidak boros, sama ada dalam menguruskan waktu dia tak habiskan waktu pada benda yang tak sepatutnya. Kita ni kadang-kadang hak seronok tu kita seronok lebih daripada hak. Islam bukan tak bagi kita seronok, Islam bukan tak bagi kita duduk dengan keluarga berlawak. Dah, Islam suruh, bahkan itu benda yang baik. Tapi kalau dalam tempoh 24 jam, 23 jam kita duduk merak di rumah, tak ada waktu kita ke masjid, tak ada waktu kita ke surau, tak ada waktu kita belajar, tak ada waktu kita bermasyarakat, tak ada waktu kita menyumbang dalam Islam. Ini bukan yang Islam aja. Sebab itu antara orang yang akan didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima kitab suratan amal dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakangnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana li ahlihi masrura. Orang yang terima kitab suratan amal daripada belakang dengan tangan kiri, maka bila diterima tu, dia pun maki diri dia sendiri. Dia kata celakalah aku hari ni, kan dia tahu dah. Pasal dia biasa dengar dulu atas muka dunia, dia tahu. Kata bila dapat tangan kiri, itu tanda dia bakal menghadapi kecelakaan di padang mahsyar. Orang yang macam, kenapa dia macam innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Dia ni ketika dulu hidup dunia, dia berseronok dengan ahli keluarga dia, ataupun dia berseronok di kalangan dengan kawan-kawan, atau dia berseronok dengan puak-puak dia, sehingga dia tidak melaksanakan perintah dan tuntutan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka bahawasanya dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Allah Ta'ala tengok apa yang dia buat ketika mana dia di atas muka dunia. Maka 3 sifat tadi, yang pertama menuntut ilmu, cari jalan untuk faham agama. Yang kedua, kita bersederhana dalam mengurus dan mentadbir hidup, termasuk juga soal berbelanja. Yang ketiga, iaitu wasabara 'ala an-nawaib, iaitu orang yang bersabar menerima ujian, musibah dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana sebahagian daripada saudara-saudara kita pada hari ini yang kadang kawasan yang dilanda banjir dan sebagainya, maka orang yang sabar menerima ujian daripada Allah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kejernihan pada hati, dihapuskan dosa dan diangkat martabat kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 benda yang mencerminkan kesempurnaan muru'ah, nilai diri yang ada pada seseorang. Yang 3 itu salah satunya adalah menuntut ilmu. Sebab itu, untuk memastikan kita ni boleh sampaikan Islam kepada orang, kita kena tahulah Islam itu apa. Kalau kita pun tak jelas tentang Islam, maka kita gagal untuk sampaikan Islam itu kepada manusia. Itu isu yang berlaku sekarang ini. Kenapa Islam tu kadang-kadang disalah anggap dan sebagainya. Orang yang membusuh dengan Islam itu itu bab lain. Itu kita kena bincang bab lain. Kerana ada manusia yang walaupun nampak Islam itu jelas, tapi dia tak mau terima kerana ada permusuhan dalam diri. Tetapi yang saya sebut pada hari ini, ada orang yang kadang-kadang dia tak faham. Dengan sebab ketidakfahaman itulah kadang-kadang dia menyimpan prasangka buruk kepada agama Islam. Contoh, saya bagi contoh mudah lah. Walaupun contoh ni kadang-kadang orang agak sensitif, tapi saya sebut kerana ini medan ilmu. Kalau dalam medan ilmu ni ada benda kita tak boleh sebut dengan sebab menyentuh pihak-pihak tertentu, tuan ilmu tak akan berkembang. Sebab itu bila saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin, kita mulakan kuliah ilmu dengan nama Allah. Artinya apa yang kita nak sebut di sini bukan kita nak tuntut seronok hati manusia, bukan kita nak tuntut pujian manusia, bukan kita nak jaga hati makhluk Allah yang lain semata-mata, tetapi apa yang kita nak sebut adalah menuntut keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita sampaikan. Itu saya tak boleh bila pergi mengaji, mengajak mana-mana, kalau orang kata Ustaz kena gini. Itu kurang adab. Bahasa yang masyarakat kurang ajar. Kalau hang bahasa pandai tengah, hang ajak sendiri yang pengikut. Ustaz tahulah nak sebut apa. Ada orang kadang-kadang bila kita Ustaz jangan derang kat sini gini. Tak apalah, pesan tak apa. Tapi jangan sebab ada orang-orang tertentu kita tak boleh sebut kebenaran. Saya tak suka benar betul. Saya minta maaf, bahasa saya kadang-kadang mungkin kasar sikit. Tuan-tuan jangan mimpi bila duduk depan guru ni, guru nak angkat puji tuan-tuan, jangan. Saya juga bisa duduk tempat macam mana tuan-tuan duduk. Saya juga bisa mengaji. Ada kadang-kadang guru bahasanya kasar, tetapi dengan sebab kasar itulah kita jadi orang. Kalau tak kasar guru, barangkali kita jadi jin. Jadi maknanya bila kita hadir ke majlis ilmu, ada benda yang guru tegur, walaupun guru tu kadang-kadang usianya jauh lebih muda daripada kita, terimalah itu sebagai nasihat daripada agama untuk kita betulkan diri. Saya main sini, saya tak ada langsung prasangka buruk dan benci kepada semua yang akan hadir di sini. Melainkan yang saya nak sebut adalah kerana saya sayang yang di hadapan ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu perintah Allah dan itu ajaran Rasulullah SAW. Saya nak sebut isu salah faham orang. Kadang-kadang kita anggap Islam ini sesuatu yang menyusahkan kita. Kita anggap undang-undang Islam ni payah lah. Kita anggap peraturan Islam ni orang lelaki kena pakai macam ni, orang perempuan kena pakai macam ni, payah. Kita nak hidup dalam dunia moden ini, kalau ikut hukum syariat semuanya akan terbantun. Ada tak ada orang cakap macam tu? Ada. Tuan-tuan mungkin tak kata pasal tuan-tuan macam mana kuliah. Tapi orang hak yang kadang-kadang lama-lama sekali timbul, itu orang timbul juga dalam hatinya perasaan yang seumpama itu. Jauh lagi orang yang kadang-kadang tak pernah dekatkan diri dengan majlis ilmu, dia mesti fikir macam tu. Kita ni kalau duk kira Islam saja, bila kita nak maju, bila kita nak makmur, Allahu Rabbi, nanti dulu jangan cakap macam tu. Kita ni hak kita buat amal ibadat pun belum tentu diterima oleh Allah. Hak kita semayang asar tadi 4 rakaat tu pun belum tentu diterima. Cuma kita ni harap, ya Allah tolonglah terima. Kita tahulah kita semayang lagu mana. Saya tahu saya semayang lagu, tuan-tuan pun tahu semayang lagu mana. Kadang-kadang Allahu Akbar, hati kita duduk tak lain. Allahu Akbar, isagil pasang dah kuliah, aku nak balik pun nampak lagu kawan kau. Dia duduk fikir. Kita tahulah kita buat amal ibadat terawih. Orang perempuan kadang-kadang Allahu Akbar, tangan duduk atas dada, tapi kepala yang ataupun akalnya barangkali duduk kat periuk nasi yang dia tak nak dapat. Kadang-kadang jadi macam tu. Kita tahu kita buat amal ibadat lagu mana. Kita tak boleh bohong Allah. Sebab tu lepas sembahyang kita minta, ya Allah tolonglah terima sembahyang, ya Allah tolong sempurnakan segala kekurangan dan cacat kami dalam melakukan amal ibadah. Kerana kita tahu kalau hak kita buat amal ibadah itu pun belum tentu diterima oleh Allah, yang ada pengharapan dan harap sungguh-sungguh Allah Ta'ala terima, bagaimana pula dengan dosa yang kita lakukan. Jadi jangan cakap ikut sedap mulut kita. Kalau tak erti, diam. Itu lebih selamat daripada kita cakap benda yang kita tak tahu. Ada orang salah sangka terhadap undang-undang Islam dan peraturan agama. Undang-undang Islam ni pun 2 perkataan yang kadang-kadang undang-undang Islam, 3 perkataan yang kadang-kadang ada orang sensitif.
Kerana orang Melayu ni bila sebut undang-undang Islam, yang ada dalam kepala dia kerat tangan, hudud kerat tangan tu, undang-undang Islam ni ada banyak. Dia bukan dalam jenayah, dalam kanun keseksaan ataupun dalam undang-undang jenayah saja. Dalam keluarga ada undang-undang Islam, dalam ibadat ada undang-undang Islam, dalam kita bermuamalah, berniaga, berurus niaga, kita berorganisasi ada undang-undang Islam, dalam jenayah ada undang-undang Islam. Tapi pelik kita ni, kita tak boleh terima undang-undang Islam dalam jenayah, kita boleh terima undang-undang Islam dalam bab lain. Hudud contohnya, supaya kita faham ni. Saya bukan nak sebut masalah isu politik, supaya kita faham betul kalau latar fikir kita bahawa ada manfaat kita duduk dalam ilmu. Kalau disimpan, duk jaga, kita duk jaga, tunggu je hilang yang ada dalam diri tu, maka iman takkan subur dalam diri kita. Baik, kenapa manusia apabila disebut sembahyang contohnya, sembahyang maghrib, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita kena buat tiga rakaat. Sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang Aisyah 4 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Dan begitulah berlaku sehingga hari kiamat. Tak ada orang tambah dan tak ada orang kurang, kecuali berlaku keadaan tertentu kosong, jamak dan sebagainya, itu bab lain. Maka tak ada manusia yang komplain, kenapa subuh buat 2 rakaat? Kerana subuh buat 2 rakaat, subuh ni kita kalau nak pergi kerja patut buat 1 sudah. Hak 1 tu kita ganti masa sembahyang maghrib kita dah balik kerja. Jadi maghrib bagi 4, subuh buat 1. Ada orang komplain betul? Tak ada. Orang tak pernah kata sembahyang rakaat sembahyang tak relevan. Mereka menerima hudud. Hududnya makna kadar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hudud dalam takrifan kanun jenayah syariah itu lain. Tetapi hudud secara umumnya bermakna perenggan ataupun hukum yang telah ditetapkan ataupun sesuatu yang telah pun ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hudud. Kenapa kita menerima 3 rakaat maghrib dalam sembahyang, tetapi kita tidak boleh menerima 100 kali sebatan kepada penzina lelaki atau perempuan sekiranya mana dia berzina dalam keadaan dia masih lagi status orang yang belum berkahwin. Sehingga menjadi satu polemik, menimbulkan permusuhan, menimbulkan perkataan orang hentam. Apabila ada draft yang sudah dibuat, kemudian dikaji, kemudian dimurnikan, sudah siap sedia untuk dibahaskan, masih lagi berlaku kadang-kadang cakap sini dan sana. Kenapa orang begitu menentang tentang soal 100 kali sebatan dan potong tangan bagi yang sabit kerana mencuri, ataupun rejam bagi mereka yang berzina sekiranya dia seorang yang muhsan yang dah berkahwin, dan juga 40 kali sebatan bagi orang menembarak, dan juga qisas, bunuh dan sebagainya. Sedangkan dalam soal maghrib Aisyah 3 rakaat tak ada siapa yang komplain. Ini saya kata latar fikir kita tak betul. Kenapa dalam soal ibadah kita boleh ikut Allah, dalam soal munakahat semua orang kalau dia tu walaupun kadang-kadang dia tak berapa beramal dengan agama, tapi tang kahwin dia nak melalui akad yang sahih. Kita kata apa tak ada akad, tapi perempuan betul dah, kita mana boleh zina. Oh, dia pun tahu kata nak kahwin mesti akad yang sahih. Walaupun anak terana dengan anak dara tu kadang-kadang main tak apa ikut syarak sangat pun, rambut dedah ke orang, ketiak tunjuk ke orang. Main masjid ada tak lah tuan-tuan biasa jumpa? Tuan-tuan hidup lama lebih daripada saya. Tuan-tuan jumpa lagi banyak daripada saya. Ada tak ada orang? Ada. Walaupun dalam kan dia tak apa-apa ikut, tapi dia patuh dan dia akut kepada syarat nak kahwin kena akad. Dalam soal ibadat kita ikut hukum Allah. Dalam soal munakahat, hukum kekeluargaan Islam, hukum kekeluargaan Islam dipanggil Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, diikut Islam. Dalam soal muamalat kita zaman alhamdulillah kita dah tak berapa mau dengan riba-riba ni. Lepas tu kita banyak bank dulu di sekarang counter, sekarang dia sudah diasingkan. Bank yang ikut sistem perbankan Islam dengan yang konvensional itu diasingkan. Bahkan itu menjadi satu arahan oleh bank negara. Pada perkembangan yang baik, orang sudah mula tak berapa suka, tak setuju dengan sistem dipanggil al-muamalat al-ribawiyah, muamalat yang terlibat dengan riba. Tetapi kenapa dalam soal jenayah, dalam soal kanun jenayah kita terlalu buruk sangka pada kefahaman kita selalu salah sangka pada Allah, seolahnya Allah Ta'ala nak seksa kita dengan undang-undang hudud dan undang-undang kanun jenayah syariah yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Allah Ta'ala nak kerat tangan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kerat tangan semua tangan ke tangan pencuri? Tangan pencuri. Pencuri ni benda yang tak suka, benda yang manusia kalau dia tak gila dia tak suka. Sebab itu pencuri kalau mencuri barang dia pemarah je. Tiap-tiap kali jemaah dia duduk balas kasut kawan, main jual keempat orang balas kasut dia kata haram jalan mana pula balas kasut aku. Dia pun marah pada hati 3 minggu lepas dia duduk balas kasut kawan. Makna curi ni benda yang kita tak suka. Fitrah manusia kalau dia normal dia tak suka apa benda itu.
Orang yang suka berzina dengan orang, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan keturunan kita daripada zina. Orang yang suka berzina, kalau ada orang lelaki asing yang berzina dengan adik perempuan dia, berzina dengan mak saudara, dia marah tak? Dia marah. Maka dia cari sampai lubang cacing, walaupun dia seorang penzina. Makna zina itu satu benda yang fahsyat, mungkar, benda yang keji, yang mungkar, yang jijik, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak larang kita bersihkan kita daripada kekejian itu. Sebab itu dia diturunkan undang-undang berkaitan dengan zina, diturunkan undang-undang berkaitan dengan mencuri dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh terima? Bukan masalah praktikal Malaysia itu satu sudut lain, yang itu kita bincang kemudian. Tapi yang sebab cara kita berfikir, kenapa ada manusia dia tak boleh menerima itu sebagai satu prinsip hukum yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam ribu tahun sejarah Islam, sejak daripada zaman Nabi sehingga zaman mutaakhir ini, tidak ada satu kes zina yang sabit kesalahan melalui penyaksian 4 orang saksi. Zaman Rasul tak berlaku, Sayyidina Umar dan Umar pun tak berlaku. Ada satu kes dikemukakan tetapi tak cukup saksi. Tak cukup saksi. Sebab penyaksian untuk kes jenayah zina ni bukan acik SMS kawan, "Weh, mai cing tengok." Dah. Dia suatu benda yang 4 orang saksi melihat secara berasingan. Maksudnya dia ni nak pergi sini, lalu di sini dia nampak. Kawan ni nak pergi tujuan lain, dia nampak. Empat orang nampak depan mata. Kalau tak nampak kereta dia berenggut tu tak cik. Nampak depan mata kau tu berzina, sehingga disebutkan dalam kitab fiqh secara detail macam mana dia nampak berlaku perzinahan di hadapan dia. Tuan-tuan nak cari taman orang zina lagu tu? Tak ada. Melainkan orang zina di sisi Sembah. Ada ke orang zina? Tak ada. Yang ada adalah zina lautan, zina dalam hotel, tempat yang tersembunyi. Makna nak cari 4 orang saksi itu susah. Nak sabit kesalahan sebelum sebat ataupun rejam itu susah. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita buat, suruh kita angkat undang-undang tu duduk sebagai perundangan negara. Yang ada sekarang ni tak buat macam tu. Walaupun agama Islam, agama itu agama ditarikkan sebagai agama dalam perlembagaan, tetapi semua orang boleh tafsirkan. Sebab tu kena ada tafsiran yang jelas, kena ada undang-undang jelas. Tuan-tuan tak rasa terhina ke apabila Mahkamah Syariah keluarkan satu undang-undang macam kes yang berlaku kepada 2-3 ekor ponan baru ni? Bila dia jatuhkan hukuman, kemudian dia buat pula rayuan Mahkamah Rayuan, dia menang kes tu. Kita tak rasa hina ke? Mahkamah kita, ulama kita keluar fatwa, hakim kita, hakim syar'i keluarkan hukum, jatuhkan hukum salah, dan yang terlibat tu orang Islam. Tiba-tiba undang-undang mahkamah lain menggunakan undang-undang lain mencabar undang-undang Islam. Hal inikah yang kita banggakan selama 57 tahun kita merdeka? Tuan-tuan tanya hati masing-masing. Saya bukan nak cakap kerana nak dapat pujian. Semua kita nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tak setuju, itu masalah jalan. Saya nak sebut ini masalah hukum yang sepatutnya kita ambil penting. Kalau semua orang pakat berdakwah, dakwah, tetapi kalau hukum tidak ditegakkan, sampai bila? Sebab itu hukum dan dakwah itu dua benda yang kena jalan selari. Ada manusia yang bila kita panggil, "Jom mak kita pergi semayang," ataupun ada pasien anak kita, sekali kita tutup pintu, kita taman subuh ni makin dia boleh makin. Tapi ada jenis anak yang kita tutup pintu, kita jurus ayat stimba pun dia tak bangkit lagi. Yang ni kita kena bagi tongkoi kayu, baru dia bangkit. Maknanya ada jenis manusia yang ketegang, cakap tak cik, cakap dia tak ambil, kena laksanakan undang-undang. Sebab itu hikmahnya Allah, bijaksananya Allah. Allah Ta'ala hantar Rasul, ajak manusia kepada Islam. Allah Ta'ala turunkan undang-undang untuk mengurus manusia. Apabila ada manusia yang tak boleh dengar ataupun yang dia tak boleh terima, maka yang akan memberikan kesedaran kepadanya adalah pelaksanaan undang-undang. Tapi kita selalu bersangka pada Allah. Kita kata undang-undang Islam ni tak relevan. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni masyarakat majmuk. Kemudian Malaysia ni agama berbilang, agama ada berbilang-bilang agama. Saya nak tanya, nak tunggu Malaysia ni tak majmuk, bangsa tak majmuk, orang Melayu semua tahu bila? Tentu boleh jawab. Nak tunggu Malaysia ni semua orang Islam, kemudian orang Melayu saja, bila masa nak jadi? Maknanya alasan itu alasan orang yang tak mau. Mantiqiyan, secara mantik dan logiknya begitulah kita faham. Jadi selama mana kita suburkan dakwah, tetapi kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak ada kuasa yang sepenuhnya. Kita sekadar ada kuasa untuk memilih pemimpin, untuk suarakan pendapat, untuk berikan gesaan.
Tetapi pemegang polisi kuasa kerajaan ini, mereka ini yang bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pun duk redha sama, esok jumpa depan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa depan Allah. Allah Taala tak lupa. Kita jangan ingat Allah Taala ni lupa lagu kita. La tahsabanna Allah yaghfaru lahzatan wala annama tufihi anhu yaghibu. Ulama sebut dalam syair. Kamu jangan ingat Allah Taala tu dia lalai walaupun barang seketika. Ataupun apa yang kamu sembunyikan dalam dadamu itu tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan sangka macam tu. Kita boleh dah lupa, Allah Ta'ala tak pernah lupa. Allah Ta'ala itu tak pernah tidur. Yang kita dah baca dalam ayat Al-Kursi itu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala ni tak kena mengantuk, tak mengantuk, tak ada tidur apa. Allah Ta'ala bukan lagu kita. Allah Ta'ala bukan ada mata telinga lagu kita. Allah Ta'ala itu Allah, bersifat dengan sifat sempurna, tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits yang kita mengaji dalam sifat 20 itu. Jadi kita kena betulkan itu. Terpukuk sangka pada Allah. Kita tak rasa kasih sayang Allah pada kita. Macam saya sebut tadi lah, sebab kita beri hati kita pada dunia. Kita tak rasa Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, sebab kita terlalu banyak meminta tangan kita kepada manusia. Betul, ada manusia kadang-kadang dia cium tangan terima kasih, Allahu Akbar, sujud syukur pula bila orang bagi sesuatu pada dia. Tetapi dia lupa sepanjang dia hidup ni Allah tak pernah tarik pun walaupun seminit nafas dan juga nadi jantungnya yang bergerak. Jujurkah kita pada Allah macam tu? Orang bagi hadiah kat kita setahun sekali, Allah jadi Tuhan, kita sembah dia. Hadiah buat salah pun kita bela juga Allah daripada kita dalam perut, daripada kita tak ada dalam perut, mak kita lahat ke dunia, mati pula kita. Allah Ta'ala berikan segala anugerah, Allah Ta'ala berikan kehidupan. Kadang-kadang kita lupa. Itu ada satu cerita, ada seorang ustaz ni, dia cerita tu walaupun tidak ada sandaran hadis. Cerita tu cerita biasa, saya anggap cerita cereka, cerita yang dia karang, tapi ada nilai yang baik, yang sesuai untuk kita faham. Cerita bagaimana seorang pemuda yang dia bertengkar dengan mak ayah dia, kemudian dia lari daripada rumah kerana dia tak puas hati dengan mak ayah dia. Ketika mana lari itu, dia lupa beg dia di rumah. Sampai dekat tengah jalan, dah naik bas turun bas, dia rasa lapar, tapi dia tak ada duit. Dia pun nampak satu gerai burger, ada seorang pakcik tua yang sedang duduk bakar burger di situ. Maka dia pergi duduk sebelah tu sambil dia parti, sambil dia dah dia. Pakcik ni tengok, dia tahu kata guna ni datang. Kita pun tahu, muka ni dia boleh cerita banyak benda pada kita. Muka cuma ceramah kita tahu, muka nak balik dah ustaz bila nak berhenti pun kita tahu, cuma kita tak abang. Lagi 5 minit saya berhenti sebab minta sejam, 6.40 saya berhenti. Tuan-tuan boleh terus saya balik malam dia program lagi. Okey, tahun nanti burger. Dia pun tengok, pakcik tengok muka dia, dia tahu kata guna ni datang. Dia pun bakar burger, dia panggil anak mai sini, nak ambil pakcik bagi burger. Kita pakcik saya tak ada duit, tak apa, pakcik belanja makan. Kalau bagi burger, pakcik tu pergi kedai sebelah pula, order pula Milo ais kat dia. Dan pergi kedai nak ayak minum dia kata. Dia berkata terima kasih pakcik ni baik. Dia puji pakcik tu. Dia kata pakcik ni baik lah, mak ayah saya pun tak sayang macam mana pakcik sayang saya. Pakcik tu dah nampak ada dia ni ada masalah. Dan ni cuba kamu cerita kat pakcik apa, kamu ni ada masalah apa. Dia pun cerita kata dia ni mak dia tak sayang ke dia, ayah tak sayang ke dia, dia lari ke rumah. Pakcik tu sebut beberapa patah kata yang akhirnya dia ni sedap tadi. Dia kata kamu ni, pakcik bukan bagi apa pun pada kamu. Pakcik cuma bagi pada kamu sebiji burger dan satu uncang ayak Milo ais untuk kamu makan dan kamu minum. Kamu dah anggap pakcik ni terlalu hebat dan sangat baik pada kamu. Sedangkan mak kamu kandung kamu 9 bulan. Dia yang bertarung dengan mati ketika mana melahirkan kamu. Kamu daripada tapak kaki besar ni, ayah kamu kerja siang malam bela kamu sampai kamu besar lagu ni. Boleh lari dari rumah lah. Kamu kata mak ayah kamu tak bagi apa-apa pada kamu. Anak tu jadi tegang. Akhirnya dipujuk, dia pun balik. Saya nak cerita ialah begitulah sikap kita. Kadang-kadang manusia hulung sikit sampul pada kita, manusia bagi minta maaf voucher pada kita. Kadang-kadang Allahu Akbar, kita kata itu satu anugerah yang paling hebat. Allah 24 jam bagi nyawa pada kita, sekalipun Allah tak rengkap. Kita tak sembahyang subuh pun Allah Ta'ala tak picit hidung kita biar kelupa atas kita. Tak mangkit makan banyak orang ni, walaupun dia tak sembahyang, tak subuh haram tak qada pun terus pergi kedai makan roti canai, roti telur 2 biji pula. Orang sembahyang makan biji dia makan 2 biji. Allah tak tu pun kita tak ingat lagi. Saya bagi contoh yang paling mudah kalau tak faham juga, supaya kita betulkan latar fikir kita ini. Kalau betul pemikiran kita,
baru apa yang kita dapat daripada agama itu akan meresap masuk dalam hati kita. Tapi tak betul yang tu, ceramah pilih lagu mana pun, buat pilih kuliah lagu mana pun, dia tak akan serap masuk dalam hati dan kita tak akan ada kekuatan untuk beramal. Maka baik sangkalah kita dengan Allah. Allah sayang pada kita, Nabi juga sayang pada kita. Nabi sayang pada kita. So saya nak tutup dengan satu hadis Rasulullah, hadis sahih. Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim alaihi warahmatullah. Yang disebut akhrajahu syaikhan. Yang anak-anak kita yang mengaji hadis, kalau dijumpa satu kenyataan ulama, hadis ini hadis hadisu akhrajahu syaikhan. Hadis ini telah dikeluarkan atau telah diterbitkan ataupun telah diriwayatkan oleh dua orang syekh. Dalam hadis sebut dua orang syekh, yakni al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim alaihi warahmatullah. Hadis muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim ni hadis yang paling tinggi sekali derajat kesahihan. Hadis ini telah dikeluarkan. Jadi kalau tuan-tuan buka hadis Sahih Bukhari, kita akan jumpa dalam Muslim pun ada. Itu daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman faqala inni ra'aytul jaysha bi'aynayya wa inni ana an-nadhiru al-'uryan fan-najaa an-najaa fa'ata'athu ta'ifatun fa'adlaju 'ala mahalihim fanajaw wa kadzabathu ta'ifatun fasabbahahumul jayshu fajtahahum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata perumpamaan aku ni dengan agama yang aku bawa pada kamu, yang aku sampai pada kamu ni, samalah perumpamaannya seperti mana seorang lelaki yang dia balik bertemu dengan penduduk kampung dia. Bila dia sampai dekat penduduk kampung, dia kata, tadi masa tengah jalan aku kena sekat dan aku bertemu dengan tentera musuh. Mereka rampai habis pakaian aku sehingga aku dogiam, tak ada apa ni. Ni aku mai jumpa apa ni, tak ada apa, pasal tadi aku baru lari daripada musuh, aku kena sekat tengah jalan. Inni anan nadhirul uryan. Aku pemberi ingat dan kamu tengok aku tidak berpakaian kerana pakaianku telah dirampas oleh musuh. Fan-najaa an-najaa. Maka semua lari selamatkan diri kerana tadi aku tengok mereka sedang menuju mai ke kampung kita ini. Ketika mana lelaki itu, ni perumpamaan Nabi bagi, ketika mana lelaki itu beri nasihat, ada satu puak fa'ata'atu ta'ifatun, satu puak yang dia ambil perhatian daripada peringatan itu, mereka kemas barang keluar malam tu juga pelan-pelan selamatkan diri, maka mereka selamat. Tetapi ada satu puak yang ketegak, campur, bengong, kemudian tak mau dengar kata lama. Atau saya tambahan, Nabi tak sebut hadis, mana fakadzabathu ta'ifatun, ada satu puak yang dia tak percaya. Dia kata hanya mengarut cerita, mengarut lagi, tengok depan mata dah macam mana kesan-kesan yang ada pada diri orang tu, orang ni betul, tapi tak mau terima pasal ketegak. Akhirnya mereka tak selamatkan diri. Esok pagi tentera musuh tu sampai dalam kampung, dia bunuh habis semua yang dalam kampung. Maka Nabi bagi umpama macam tu lah. Hak Nabi sampai pada kita ni benar kerana Nabi itu Rasul, maka orang yang dengar cakap Nabi, dia akan selamat di akhirat. Tapi yang ketegak tak mau ikut cakap Nabi, dia akan bertemu dengan kesengsaraan dan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Sebab itu, kalau kita nak pastikan kita ini memberi sumbangan kepada Islam, yang pertama, sayanglah pada Islam lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Yang kedua, ambil tahu tentang agama Allah. Itu jangan biarkan kita tenggelam dalam kejahilan, carilah ilmu. Yang ketiga, kongsilah kebaikan dalam kehidupan kita ini bersama dengan makhluk lain, bersama dengan manusia. Tunjukkan akhlak pribadi yang baik, sama ada kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Akhlak kita dalam keluarga, akhlak kita dalam berekonomi. Ni kadang-kadang orang Islam kadang-kadang muhung lebih pada orang bukan Islam, kecoh terik. Kadang-kadang orang Islam kadang-kadang buat kerja yang tak syar'i. Contoh baru ni, masa sampai dah sikit 2 minit, ikut jam dia, ikut jam tu. Okey, jam saya lagi 2 minit ni. Baru 2-3 minggu lepas, ada seorang sahabat kita, dia ada masalah payment kereta ni, dia tak bayar untuk kereta. Tak tahu ada masalah apa, kita pun baik sangka barangkali dia ada masalah keluarga dan sebagainya. Dia tak bayar, dia pun tak cerita. Kerana dia jenis manusia yang kadang-kadang ada masalah tapi tak cerita. Pasal dia mungkin ada muru'ah, ada nilai malu yang tinggi, dia tak mau kongsi dan sebagainya. Lepas tu kita ni kadang-kadang kita tengok orang senang pada mata, belum tentu. Lepas tu kita kalau ada boleh bantu orang, jangan tunggu orang minta. Kalau kita nampak dia susah, bagi pertolongan sebelum dia minta. Dia kawan saya tadi ni, dia tak bayar kereta orang 3 bulan kot, tapi bank telefon lah. Dia kata, cik kena bayar sebelum tarikh ni, kalau tak bayar tarikh ni mungkin bank akan keluar surat tarikh kereta dan sebagainya.
Tapi tak sampai lagi tarikh tu. Kebetulan hari tu dia pergi pasar malam, ada 4 orang lagi. 4 orang lagi semua orang Melayu beragama Islam. Main tu dia kata abang nak kena tarik, kami dia kena bank. Dan ni macam ni lah, kalau abang tak mau kereta abang kena tarik, kami boleh koyok abang surat tu. Dia pun tak tanya surat apa. Barangkali kawan tak ada pengalaman. Nak tarik kereta bukan boleh tarik tak tawan. Bukan boleh dia permit kunci kereta orang tak tawan. Kalau dia tetok kereta waktu pun kita payah nak jawab pun di mahkamah. Pasal kita rampas kereta, dia pertahan kereta ni. Itu nak tarik kereta ni kadang-kadang kena tunjuk. Tapi barangkali dia tak ada pengalaman. Orang tu kata lagu tu, dia pun jadi gelawah. Akhirnya orang main minta duit itu, minta duit, ambil kunci kereta, start kereta, dia pun naik atas sekali, pergi ke ATM, cucuk duit, bagi seorang, bagi 1,500 kat kawan. Dia kata kalau abang nak kereta abang tak kata hari ni, apa kami ambil lepas, kami bayar kami dalam 1,800, bayar upah kami, kemudian kami akan koyak hotel tu 1,500 depan mata manusia curi tahu cerita. Apa yang buat pelaku tu? Orang Melayu, orang beragama Islam. Allahu Rabbi. Atas dunia tak apalah, atas dunia masa kita badan kita tak lagi, kita bolehlah tunjuk penumbuk orang. Esok dan malaikat angkat penunggu besi balun muka kita, kita tahu lah. Nabi sebut dalam hadis orang munafik dan orang kafir esok dalam kubur, lepas orang balik akan datang munkar nakir. Dahsyatnya munkar nakir ni, dalam satu tangan itu ada satu penukul. Disebut dalam hadis mitraqatin min hadid, pegang satu penukul daripada besi. Jangan tanya saya besi lagu mana Ustaz, saya pun tak tahu, tak masuk kubur lagi. Orang kita ni kadang-kadang dia suka tanya benda hati dapat dah. Betul yang kadang-kadang ni kayu kapal Nabi Nuh ni buat kayu kokoh tu duduk di mana? Nabi buat cincin. Mungkin kalau tak semayang pakai bapak kokoh tak boleh. Jadi dia suka duduk dia. Nabi sebut itu sudah. Nabi nak dia pegang satu pemukul tadi. Nabi sifatkan penukul besi itu lau daraba bihi al-jibala, kalau malaikat tu katuk bukit dengan pemukul besi itu, ladabat, bukit tu akan jayak lebong dengan sebab dipukul dengan besi. Jadi kita atas muka dunia jangan buat zalim pada orang. Jangan kita gunakan kekuatan ataupun riang kita tu untuk kita buat zalim pada orang. Tunjuk akhlak yang baik. Orang Melayu yang buat itu beragama Islam. Macam mana kita nak sebarkan dakwah kepada orang bukan Islam kalau pelaku umat Islam macam tu teruk daripada orang bukan Islam? Jadi ubah cara faham kita, cara kefahaman kita bagi betul, tingkatkan ilmu, kemudian tunjukkan akhlak peribadi yang baik. Inilah medan dakwah kita. Yang keempat, yang paling penting, wajib kita bersama dengan perjuangan Islam untuk menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh ceramah, kena tolong cara lain. Sumbangan harta kita, hadirkan diri, bekerja untuk Islam, beri sokongan bersama dengan orang yang memperjuangkan kebenaran, anti ataupun lawan kezaliman. Itu adalah kewajipan. Barulah dakwah akan subur dan kita akan bersama dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya makin kata mudah-mudahan waktu yang ringkas ni, yang terbatas ini, saya cakap sejam ni kadang-kadang tak puas. Betul-betul 2 jam baru balik tu tidak boleh nak. Jam ni balik dia tak apa, dia nanti macam nak sesemua sikit. Tak puas, tapi tak apalah, insya-Allah kalau ada kesempatan waktu-waktu yang lain di sini ataupun di tempat lain, kita berjumpa lagi insya-Allah. Yang penting Islam itu adalah hadiah yang paling berharga yang Allah Taala berikan kepada kita. Jaga sungguh-sungguh sampai kita mati dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lelaki dan perempuan, kalau kita baik insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang setimpal dengan kebaikan, bahkan lebih daripada yang kita buat atas muka dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya menyinggung perasaan tuan-tuan perempuan, saudara dan saudari yang ada di hadapan ini. Yang saya sebut itu tidak lain tidak bukan hanyalah nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman tak sempurna kalau kamu tak sayang kepada saudara seagama dengan kamu seperti mana kamu sayang diri kamu. Seperti mana kita rasai seronok dengan duduk di bawah Islam ini, maka kita nak juga orang yang merasa dengan nikmat yang sama. Jadi tuan-tuan jangan ambil hati kalau yang saya sebut itu betul dan kita buat benda yang salah, betulkan. Kalau kita dah buat benda yang betul, berkemaskan lagi dan istiqamah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di sini, kita akan dikumpulkan juga nanti di akhirnya kelak di padang mahsyar bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan diarah masuk dalam syurga dengan redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal
ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين، واهدنا كلنا إلى سواء السبيل يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا يا الله الخير في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أسرار خزائنك وارزقنا من خزائن أسرارك بحق قولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا وسترك عن قبيحة أعمالنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه. ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، إنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. تتودد إلينا بنعمك ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن استقت بك حملتنا على الجرأة عليك، فعد بك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وحين. ارزقنا شهادة في سبيلك، ارزقنا شهادة في سبيلك، ارزقنا شهادة في سبيلك، وأمتنا في بلد رسولك. اللهم اجعلنا والجميع من الصابرين يا الله، راضينا بما قضيت لنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اشفنا يا ربنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وارزقنا يا ربنا، ارزق لنا ولهذه الأمة المحمدية الكريمة الجليلة الخير في الدين والدنيا والآخرة، والسلام والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.